Saya Puan Noriza Bokek, mengajar fizik di Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru. Merupakan guru cemerlang DG54 dan berpengalaman mengajar fizik selama 29 tahun. Dalam PDP saya pada hari ini, saya menggunakan kaedah inkuari penemuan terbimbing, iaitu pelajar-pelajar saya dibimbing dengan saya mengemukakan soalan-soalan kepada mereka untuk membolehkan mereka menjalankan eksperimen sehingga mereka dapat membuat perbincangan, seterusnya mendapatkan hasil daripada eksperimen yang dilakukan. Okey, para pelajar, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk elektrik, iaitu susunan litar. Anda semua telah belajar mengenai elektrik, susunan litar elektrik di menengah rendah. Ada berapa susunan litar elektrik? Siapa tahu? Oh, okey, bagusnya semua dah tahu. Okey, Amirah cuba jawab. Ada berapa? Ada 2, cikgu. Okey, bagus. Apakah susunan litar tersebut? Ada ramai tak tahu? Anis, sila jawab. Litar selari dan litar sesiri. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai susunan litar elektrik secara sesiri dan selari. Sebelum kita mulakan aktiviti kita, kita lihat dulu pengenalan mengenai tajuk ini. Okey, kita andaikan litar elektrik kita ni kita unlockkan dengan saluran pipe yang mengalir air di dalamnya. Perhatikan pengaliran air. Sama tak diameter sepanjang pipe ni? Sama. Oleh itu, kita akan dapati bahawa kita katakan air yang mengalir di A akan sama dengan mengalir di mana? Di B. Ya, very good. Itu yang kita akan dapati. Dan, ya, berdasarkan kepada ini, kita akan analogkannya dengan litar elektrik. Jika saya gantikan pipe ni dengan pipe yang bercabang 3 di D ni, apa jadi pada aliran air kita? Bagaimana dengan kadar alirannya? Ya? Adakah sama? Ya. Sama? Tak sama? Sama. Okey, sama sayang. Di atas, tengah, bawah ni sama. Dan ini sekarang ni aliran pipe ni saya nak analogikannya dengan litar kita. Ya, setara dengan apa? Bagi pipe yang sama je dia punya diameter, ini setara dengan litar susunan secara apa? Sesiri. Iaitu mentol-mentol kita susun beratur secara sesiri. Dan manakala bagi pipe yang bercabang ini beranalogi dengan litar secara selari. Pandai, bagus. Ya, ni kita akan dapati dia akan pecah kepada 3 cabang dan susunannya adalah secara selari. Ini kita panggil. Ya, apa sebenarnya objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, semuanya ada di dalam handout yang cikgu bagi pada awak, edaran yang diberi. Yang nampak di depan ni boleh tengok. Okey, yang tak nampak boleh rujuk kepada edaran yang cikgu berikan pada awak. Objektif kita ada 4 objektif pada hari ini. Objektif kita yang pertama iaitu mengenal pasti litar yang mana satu siri dan selari. Ini pun dah nampak kan? Okey, very good. Sekarang kita tengok objektif yang kedua untuk membandingkan arus dan beza keupayaan bagi litar sesiri dan selari. Yang ketiga pula untuk menentukan rintangan berkesan bagi perintang-perintang yang disambung secara sesiri. Dan akhir sekali, kita nak menentukan rintangan berkesan bagi perintang-perintang yang disambungkan secara selari. Okey, para pelajar, untuk mencapai semua objektif yang baru cikgu nyatakan ini, maka hari ini kita perlu melakukan beberapa aktiviti. Ada berapa aktiviti? 4 aktiviti yang akan kita jalankan. Aktiviti yang pertama, ya, untuk mengenal pasti susunan lampu yang akan menghasilkan nyalaan yang lebih terang. Saya rasa tertinggal satu words kat sini. Cuba tengok nota anda. Iaitu apa perkataan tadi cikgu sebut? Nyalaan. Sini ya. Jadi awak kena tambahkan kat situ nyalaan. Apa aktiviti kita yang kedua pula? Kita akan membuat perbandingan arus bagi litar dalam susunan sesiri dan selari. Dan aktiviti yang ketiga, anda semua akan membuat perbandingan beza keupayaan bagi litar sesiri dan selari. Dan aktiviti yang akhir kita, iaitu kita akan menentukan rintangan berkesan untuk susunan litar sesiri dan selari. Untuk melakukan aktiviti ini, jadi kita pergi kepada aktiviti yang pertama, ya, para pelajar. Aktiviti kita yang pertama apa tadi?
okey, bagus. Oleh itu, awak lihat di sebelah kanan meja anda, saya sediakan beberapa wayar penyambung, ya, merah dan hitam, okey, dan juga pemegang bateri serta sebiji bateri dan 2 biji mentol. Okey, untuk berdasarkan kepada alat radas yang cikgu sediakan ni, saya nak semua orang lukiskan di atas kertas ruangan yang disediakan, ya, untuk litar sesiri dan litar selari, bagaimanakah susunan radasnya perlu disusun. Cuba lukiskan sekarang. Okey, bagus. Nampaknya semua dah ramai yang dah boleh lukis. Jadi siapa yang dah siap, kumpulan yang dah siap, bangun dan pergi ke papan putih yang ada di kiri dan kanan. Bagi setiap kumpulan, tolong lukiskan gambar Raja Lita serupa yang telah anda lukiskan di papan putih. Iaitu bagi Lita sesiri dan selari. Okey, dah siap? Okey. Tolong tulis lukiskan di papan putih sekarang. Okey, kelas, semua kumpulan cuba tengok papan putih yang telah kawan awak lukiskan litanya. Adakah betul? Betul. Okey, aktiviti kita sekarang ni, kita kena susunkan lita secara siri dan selari berdasarkan alat radas yang telah cikgu bekalkan tadi. Sekarang, sila bangun dan mulakan memasang lita elektrik anda. Semua lampu dah menyala? Ya. Jadi saya nak setiap kumpulan tolong tengok bagaimana nyalaan lampu di lita sesiri dan lita selari. Apa keputusan yang kamu dapat? Lita mana yang akan memberikan nyalaan lampu yang lebih terang? Okey, yang Lita selari, cikgu. okey, bagus. Kenapa agaknya lita selari? Ya, ayu, laju. Okey, sini dia. Kerana arusnya lebih besar, cikgu. Okey, bagaimana kita nak uji, nak mengukur arus? Ya, sayang. Dengan menggunakan emitter. Dengan menggunakan emitter. Bagus, kita gunakan emitter. Saya juga menggunakan kaedah cooperative learning. Ya, kaedah ini ya membolehkan pelajar-pelajar bekerjasama untuk mendapatkan hasil pembelajaran. Jadi akhirnya saya dapati bahawa ya dengan menggunakan kaedah inquiry, penemuan terbimbing serta cooperative learning, para pelajar saya dapat mengingat, bukan saja dia menemui sendiri tapi dia mengingat dengan tempoh yang lebih lama. Okey kelas, sebelum kita memulakan aktiviti kita yang kedua, iaitu mengukur arus dengan menggunakan apa? Emitter. Ya, jadi cikgu nak awak duduk dan lukiskan lita, sisiri dan selari yang mengandungi emitter. Okey, semua. Sekarang cuba perhatikan di papan putih setiap kumpulan, adakah rakan anda telah melukiskan ya sambungan lita yang betul? Okey, jika betul kita akan lakukan eksperimen untuk menyambungkan emitter ke dalam lita kita. Boleh buat sekarang? Ya, sila bangun dan mulakan menyambung emitter kepada lita anda. Sambungkan. Ini mudah. Satu masuk, satu keluar. Okey.
kita telah pun selesai menjalankan aktiviti 1 dan 2. Kita akan jalankan aktiviti yang ketiga pula. Apakah aktiviti yang ketiga, kelas? Membuat perbandingan beza keupayaan bagi litar sesiri dan selari. Ya, membuat perbandingan beza keupayaan. Apakah alat yang kita gunakan untuk mengukur beza keupayaan? Voltmeter. Dan kita kena sambung secara apa? Secara apa? Selari bijak. Ya, jadi untuk aktiviti yang ketiga sama juga anda dikenaki melukiskan gambar rajah litar sesiri dan selari, tetapi sekarang kita pasangkan voltmeter di dalam litar kita. Jadi sila lukiskan di muka surat yang berikutnya. Okey, dah siap kumpulan ni? Dah cikgu. Okey, apa yang awak dapat? Kesimpulannya dekat sini. Bacaan ni berapa? Bacaan dia, voltmeter yang pertama ni adalah 1.2 volt. Yang ni? Beza keupayaannya juga 1.2 volt. Yang sana dan pula? di sana pun sama, 1.2. Apa kesimpulan yang awak dapat buat? Kesimpulan yang kami dapat adalah nilai beza keupayaan bagi litar selari adalah sama. Okey, bagus ya. Okey, tahniah ya. Okey, Terima kasih, berjaya. cikgu. Kita akan melakukan aktiviti yang keempat. Alright? Jadinya, apa aktiviti yang keempat kita? Itu menentukan rintangan berkesan bagi litar sesiri dan litar selari. Untuk ini, kita kena ingat semula hukum Ohms. Apa hukum Ohms kata? V equals to IR. Okay, very good. V equal to IR. So, V equal to IR, R akan dapat V equal to I. Adik kita kira berapakah rintangan berkesan untuk litar sesiri kita berdasarkan data yang diperolehi semasa kamu membuat eksperimen 2 dan 3. Untuk ini, saya nak minta kumpulan 1. Jadi untuk mencari nilai rintangan V over I, nilai V yang saya dapat ialah 1.3, manakala nilai I saya dapat 0.18 ampere. Okey, jadi berdasarkan daripada formula R equal to V over I, maka kita akan dapati bahawa V dia adalah 1.3 volt dibahagi dengan 0.18A. Okey, boleh tak semua orang keluarkan kalkulator dan tolong saya kirakan nilainya? 7.22 ohm. Okey. Sekarang saya nak minta pula kumpulan yang kedua. Berikan nilai keupayaan, beza keupayaan bagi litar selari yang telah anda perolehi semasa eksperimen yang ketiga tadi. Nilai arus dalam litar selari ialah 0.48 ampere. Nilai voltan dalam litar selari ialah 1.1 voltage. Voltan. 1.1 volt. Berapakah nilai arusnya? Nilai arus yang saya dapat ialah 0.48. 0.48. Boleh tak kita kirakan R-nya? Boleh. Sila kirakan semua orang. Gunakan formula R equal to V over I. Maka kita dapati 1.1 bahagi dengan 0.48. 2.29. 2.29. Oh, ini untuk litar? Ini untuk litar? Okey, apa yang dapat anda simpulkan? Ya, siapa nak buat kesimpulan? Silakan. Kesimpulannya, rintangan yang berada di litar sesiri lebih besar daripada rintangan litar selari. Rintangan berkesan pada litar sesiri lebih besar 7.22. Manakala pada litar selari adalah 0.229. Jauh besar. Okey. Jadi ini daripada aktiviti 1, 2, 3 dan 4 membuktikan bahawa kenapa mentol menyala dengan lebih terang dalam litar selari. Pertama, kenapa? Arus lebih besar. Kedua, rintangannya kecil. Okey.
Jadi akhir sekali kita akan buat kesimpulan. Di bahagian kesimpulan di nota edaran yang saya berikan. Apa kesimpulan yang dapat anda berikan? Okey. Apa kesimpulan yang boleh kita buat? Akhirnya iaitu kita dapati bahawa dalam litar susunan sesiri arus yang sama mengalir dalam setiap perintang. Iaitu kita akan dapati bahawa nilai I equal to I1 equal to Yes. Okey. Bagaimana arus yang mengalir dalam litar selari pula? I equal to I1 plus I2 iaitu hasil tambah. Kemudian kita tengok pula aktiviti kedua berhubung dengan beza kupayaan. Bagi litar sesiri kita dapati bahawa beza kupayaannya adalah hasil tambah beza kupayaan bagi setiap lampu. Betul? Jadi kesimpulan yang kedua untuk aktiviti yang kedua, cuba kamu buka hasil kamu. Kamu dapati bahawa apa yang boleh kita tulis di sini? V equal to V1 plus V2. Okey. Dan bagi litar selari pula, apa yang kita dapat? V equal to VR1 equal to V2. Iaitu semua beza kupayaannya sama. Betul, bagus. Yang ketiga pula, kita bercerita tentang mentol. Susunan sesiri. Kalau satu mentol rosak, apa yang jadi? Sebab harusnya semuanya sama. Ya, jadi kalau satu mentol rosak, maka mentol yang lain akan tidak menyala. Tetapi bagi susunan litar selari, kalau satu rosak, yang lain masih boleh berfungsi. Hanya mentol itu sahaja rosak. Okey, dah. Kemudian kita tengok ini kecerahannya. Ini eksperimen kita yang pertama tadi kan? Yang mana yang lebih cerah? Selari. Yang selari lebih cerah. Ya, selari lebih cerah berbanding dengan litar susunan sesiri. Jadi ini membuktikan bahawa rintangan mana yang lebih banyak, lebih besar? Sesiri. Sesiri mempunyai rintangan yang lebih tinggi. Okey, jadi dapat semuanya? Okey, itu kesimpulannya. Dah tulis semua? Okey, saya akhiri ya kelas kita ini. Ya? Boleh? Boleh. Okey, terima kasih semua. Ya? Okey.